Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah-pensyarah EDUP. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Azhar bin Muhammad Azam, Muhammad Farid bin Hashim dan saya Omar Danish Ikhtiman bin Muhammad Noor ingin membentangkan laman web kami yang kami rangka menggunakan model Azure. Okey, ini merupakan isi kandungan PowerPoint kami. Yang pertama, kami ada pengenalan. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, kaedah. Yang kelima, utilize media. Yang keenam, penglibatan pelajar. Dan yang ketujuh dan terakhir ialah nilai dan semak. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan model Azure. Yang pertama, definisi. Model Azure ni definisinya adalah sebuah formulasi untuk pengajaran atau disebut model berorientasikan kelas. Fokus utama model ini ialah pengajaran dalam bilik darjah yang berskala kecil dan berpandukan penggunaan media dalam PDP iaitu pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran dan pengajaran. Tujuan model Azure ni ialah menyediakan panduan, merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Dia model ni mempunyai 6 tahap iaitu yang pertama analyze learner, yang kedua state objective, yang ketiga select method, yang keempat utilize media dan materials, yang kelima require learner participation dan yang terakhir dan yang keenam ialah evaluate and revise. Okey, seterusnya kita pergi kepada analyze learner. Okey, analyze learner ia merupakan masalah pembelajaran. Murid tidak memahami konsep sebenar tayamun. Masalah yang kedua ialah murid tidak dapat mempraktikkan cara bertayamum dengan sempurna dalam kehidupan seharian. Masalah pembelajaran yang terakhir iaitu sebahagian besar murid tidak mengingati rukun tayamum dengan betul. Penggunaan sasaran laman web ini ialah murid darjah 5. Tahap murid iaitu sederhana. Lokasi sekolah bandar, jantina lelaki dan perempuan. Seterusnya ialah objektif. Objektif pembelajaran. Apa yang murid dapat selepas melayari perisian laman web ini, murid dapat menerangkan konsep sebenar tayamum. Murid dapat mempraktikkan cara bertayamum dengan sempurna dalam kehidupan seharian, iaitu selepas murid ni meneroka laman web yang kami sediakan, murid ni dapat mempraktikkan cara-cara tayamum mengikut rukun yang betul. Dan yang terakhirlah murid dapat menjelaskan rukun tayamum dengan tertib. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Omar Danish kerana memberi ruang kepada saya untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Jadi bagi pembentangan saya akan menerangkan iaitu yang pertama tentang kaedah yang kami gunakan untuk menghasilkan perisian laman web kami. Seterusnya ialah utilize media. Jadi bagi kaedah ataupun bagaimana kami merangka sebelum kami melaksanakan laman web kami ini, iaitu bentuk
pembelajaran yang kami gunakan iaitu secara intervensi, iaitu secara individu. Individu ni bermaksud murid itu menggunakan sendiri dan murid itu juga meneroka laman web yang kami bina ini dengan sendiri, dengan hanya bimbingan oleh guru semasa proses PDPR. Jadi selepas ini saya akan terangkan lagi. Okey, penghasilan Tayamum Go iaitu nama laman web kami ini dikenali sebagai Tayamum Go, iaitu berkaitan dengan pengajaran pendidikan Islam di bawah tajuk Tayamum, iaitu di bawah bidang ibadah murid tahun 5. Jadi Tayamum Go ini adalah satu set perisian lengkap yang digunakan oleh murid secara digital untuk membuat simulasi cara bertayamum melalui laman web. Jadi apa yang terkandung dalam laman web kami ini adalah bertujuan supaya murid dapat mempraktikkan berdasarkan objektif yang tadi saudara Omar dah terangkan, supaya murid dapat memahami tentang bertayamum dengan baik. Jadi bagi isi kandungan perisian pembelajaran iaitu apa yang kami letakkan dalam laman web kami ini, iaitu yang pertama, murid ditunjukkan gambar alat bertayamum. Jadi berdasarkan slide, kami meletakkan anggota-anggota tayamum dengan menggunakan visual yang baik, iaitu muka dan tangan. Dan seterusnya, murid ditunjukkan video kaedah simulasi bertayamum. Jadi kami menggunakan YouTube sebagai sumber kami untuk meletakkan media video simulasi dalam laman web kami. Jadi seterusnya adalah elemen multimedia yang terkandung dalam laman web kami, iaitu bagi bahagian teks, iaitu perkataan. Bagi tajuk perisian, kami menggunakan font Playfair Display Bold Italic bersaiz 12, dan kandungan perisian kami pula kami menggunakan Playfair Display iaitu bersaiz 12 juga. Okey, bagi video simulasi yang kami gunakan adalah selama 3 minit, iaitu sumber daripada YouTube. Bagi video kesimpulan, kami menggunakan YouTube juga, iaitu berdurasi selama 3 minit, dan kami juga menggunakan video doa sebelum dan selepas belajar, juga bersumberkan daripada YouTube dan berdurasi selama 3 minit. Jadi kebanyakan kandungan video, bukan kebanyakan, keseluruhannya kami menggunakan YouTube sebagai sumber video kepada kami, sebab ia merupakan satu yang mudah dan murid tidak perlu kami menggunakan link yang murid tidak perlu keluar daripada laman web kami, supaya fokus murid hanya terletak kepada laman web kami. Jadi bagi bahagian visual, kami juga menggunakan pelbagai visual. Sebagai contohnya tadi, gambar-gambar anggota tayamum iaitu muka dan tangan, dan pelbagai lagi visual bertujuan supaya dapat menarik minat murid dan juga menarik fokus murid semasa proses pengajaran sedang berlangsung. Jadi perisiannya sebagai konklusi kepada kaedah yang kami gunakan adalah pembangunan perisian. Jadi kami menggunakan Google Site kerana faktornya adalah Google Site ini sangat mudah digunakan berbanding perisian-perisian yang lain, dan mungkin juga faktor kedua adalah Google Site ini adalah percuma berbanding perisian di luar sana yang ada yang perlu kita bayar. Dan Google Site ini juga mudah digunakan dan mudah diakses oleh murid-murid. Okay, jadi teks font yang kami gunakan adalah Playfair Display, dan visual yang dibuat daripada yang terkandung dalam laman web kami ini adalah kami menggunakan Microsoft PowerPoint, iaitu bagi orang kata apa, membuang background, membuat kandungan-kandungan teks tajuk, kami menggunakan PowerPoint kerana mudah dan kami telah terbiasa menggunakan PowerPoint. Jadi video kami menggunakan YouTube,
Dan bagi animasi kami tidak menggunakan apa-apa animasi. Jadi bagi bahagian utilize media, okey, yang pertama semak semula bahan, iaitu sebelum kami memulakan laman web perisian kami ini, kami pastikan bahan-bahan telah tersedia. Macam tadi kami telah buat visual menggunakan Microsoft PowerPoint terlebih dahulu, dan kemudian kami muat turun apa-apa bahan ke dalam komputer supaya tidak ada visual atau apa-apa bahan yang tertinggal. Setelah kita dah semak semula bahan yang semua tu dah ada, kemudian barulah kita mulakan proses pembinaan laman web dan menyiapkan laman web. Segala bahan seperti gambar, pautan video dimasukkan ke perisian semasa fasa pembinaan laman web. Jadi itu saja pembintangan dari saya. Saya akan berikan kepada Muhammad Farid bagi meneruskan pembintangan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan saya iaitu saudara Az-Zahir dan juga Omar Danish. Okey, seterusnya kita lihat pula ke dalam aspek penlibatan pelajar. Okey, kalau kita tengok antara kaedah yang kami gunakan untuk menyampaikan laman web ni kepada pelajar adalah guru menghantar pautan melalui Telegram ataupun WhatsApp sebelum memulakan PDPR. Maksudnya sebelum memulakan kelas itu, guru akan menghantar link laman web ke dalam grup-grup Telegram ataupun grup WhatsApp kelas. Dan seterusnya, guru membimbing murid menggunakan melalui Google Meet. Maksudnya di samping murid mengakses sendiri pautan laman web yang diberikan, guru akan membimbing murid di dalam Google Meet. Maksudnya mereka jalan secara serentak lah. Okey, seterusnya kita tengok pula aspek nilai dan semak. Okey, dalam aspek nilai dan semak ini kita boleh lihat apa yang kita nak nilaikan adalah proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Ini penting untuk kita lihat tahap keberkesanan laman web ini. Okay, yang seterusnya penilaian mestilah merangkumi kekuatan dan kelemahan laman perisian supaya guru dapat melakukan penambahbaikan. Okey, penilaian ini penting untuk kita tengok kekuatan dia ataupun kelemahan dia. Kalau ada kelemahan laman web ni, kita akan melakukan penambahbaikan. Okey, seterusnya kita lihat pada aspek yang perlu difikirkan dalam pencapaian penilaian. Terdapat 3 aspek penting. Yang pertama sekali adalah adakah objektif tercapai? Penghasilan laman web ni, adakah objektif yang diharapkan pada yang saudara Omar terangkan tadi dia tercapai ataupun tidak? Yang keduanya adalah adakah alat atau bahan media yang digunakan membantu proses PDPR? Bermaksud dalam alat-alat bahan media yang digunakan seperti gambar dan juga video yang kita gunakan tu dia membantu ataupun tidak? Dan ketiga sekali, adakah alat atau bahan media yang digunakan dengan betul? Okey, kita lihat kepada aspek yang pertama, adakah objektif tercapai? Apa yang difahamkan melalui ujian yang kita telah jalankan, iaitu ujian pasca pada selepas murid-murid mengikuti laman web. Suka untuk saya maklumkan bahawa murid dapat menerangkan konsep sebenar tayamum. Yang keduanya, murid dapat mempraktikkan cara bertayamum dengan sempurna dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga sekali adalah murid dapat menjelaskan rukun tayamum dengan tertib. Kalau kita lihat di bawah itu merupakan sedikit catapai berkaitan dengan result ujian pasca. Okey. Seterusnya kita lihat pada aspek yang kedua, iaitu adakah alat atau bahan media yang digunakan membantu proses PDPR? Jawapannya ya. Hal ini kerana penggunaan perisian laman web dilihat lebih mudah difahami oleh murid, dan ia juga lebih menyeronokkan untuk digunakan kerana murid
dapat merokai laman web yang mempunyai pelbagai kandungan grafik dan murid tidak berasa bosan. Kalau kita lihat dalam laman web tu, kita ada gambar, kita ada elemen-elemen gambar, kita ada elemen-elemen seperti YouTube, dan penggunaan kandungan pelbagai grafik ni menyebabkan berlakunya interaksi dan murid tidak akan cepat berasa bosan. Okey, seterusnya dan aspek yang terakhir sekali adalah adakah alat atau bahan media yang digunakan dengan betul. Okey, kalau kita dapat lihat, penggunaan perisian laman web mudah digunakan oleh murid sekiranya mendapat bimbingan yang baik oleh guru. Hal ini kerana murid boleh mengakses laman web secara atas talian dengan pelbagai medium. Dan kita tengok penggunaan laman web ini juga akan menjadi lebih berkesan dengan aspek multimedia yang ditekankan. Okey, kalau kita dapat lihat penggunaan perisian laman web yang dihasilkan ini, iaitu Tayammum Guru ni, dilihat mudah untuk digunakan apabila murid-murid mengikuti laman web tu berdasarkan mendapat bimbingan daripada guru mereka. Okey, seterusnya itu saja saya rasakan untuk daripada kumpulan kami. Sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan laman web penggunaan modul Azure ni melalui berdasarkan laman web, bolehlah salurkan persoalan-persoalan anda di dalam email yang telah diterakan. Okey, sekian daripada itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih saya ucapkan.